Sekiranya perkara ini dibiarkan, ditentukan oleh usahawan sahaja, founder-founder sahaja, ahli-ahli lembaga pengarah sahaja, tentunya mereka akan membentuk pelbagai jenis kaedah pengiraan keuntungan, mengira kedudukan keuangan, aliran tunai dan sebagainya, dan ini akan menyebabkan semua perniagaan akan mengaku mereka untung tapi sebenarnya kita tak tahu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kita jumpa lagi di channel Puan Nidin, channel yang membincangkan topik-topik ekonomi dan bisnes bagi membantu anda semua untuk menjadi usahawan yang lebih cemerlang di dalam mentadbir, mengurus dan memimpin perniagaan masing-masing. Piawaian perakaunan membolehkan prestasi perniagaan dibandingkan. Apabila kita berniaga, tentunya kita nak tahu setakat mana perniagaan kita ada keuntungan, apakah kedudukan keuangan perniagaan kita, bagaimanakah aliran tunai perniagaan kita dan apakah maklumat-maklumat lain yang memberikan kita kefahaman yang lebih berkenaan dengan perniagaan. Sekiranya perkara ini dibiarkan, ditentukan oleh usahawan sahaja, founder-founder sahaja, ahli-ahli lembaga pengarah sahaja, tentunya mereka akan membentuk pelbagai jenis kaedah pengiraan keuntungan, mengira kedudukan keuangan, aliran tunai dan sebagainya, dan ini akan menyebabkan semua perniagaan akan mengaku mereka untung tapi sebenarnya kita tak tahu bahawa adakah sebenarnya mereka untung atau sebenarnya mereka rugi. Jadi inilah sebabnya ada piawaian perakaunan. Piawaian perakaunan ini merupakan asas kepada bagaimana untung rugi dikira, kedudukan keuangan dikira, aliran tunai dikira dan juga apa-apa lagi maklumat perniagaan yang perlu dizahirkan di dalam penyata keuangan. Jadi inilah sebabnya mengapa penting di dalam setiap perniagaan ada accountant ataupun mana-mana orang yang mempunyai keupayaan untuk menyediakan laporan keuangan berdasarkan piawaian perakaunan yang bersesuaian dengan perniagaan itu. Secara amnya ada dua piawaian perakaunan kepada dua jenis perniagaan yang berbeza. Yang pertama dipanggil piawaian pelaporan keuangan Malaysia ataupun Malaysian Financial Reporting Standard, dan ini digunakan untuk syarikat-syarikat besar seperti syarikat-syarikat tersenarai, syarikat-syarikat yang menjalankan aktiviti-aktiviti perbankan, insurans, takaful dan seumpamanya. Yang kedua ialah piawaian perakaunan syarikat-syarikat persendirian. Ini lebih sesuai kepada syarikat-syarikat SME yang ada di Malaysia ini. Jadi sebab itulah biasanya bagi syarikat-syarikat persendirian, ianya menggunakan piawaian perakaunan syarikat persendirian ini kerana ianya lebih mudah dan boleh diamalkan oleh kebanyakan perniagaan tanpa kos penyediaan yang tinggi. Tapi sama ada kita ni syarikat besar ataupun syarikat kecil, kita perlu ada accountant ataupun orang-orang yang boleh membantu kita untuk menyediakan penyata keuangan kita berdasarkan piawaian-piawaian perakaunan ini. Jadi apa yang dibuat oleh piawaian perakaunan? Contohnya, nak kira pendapatan. Dalam piawaian perakaunan, dia akan beritahu bila pendapatan itu boleh dikira. Adakah hanya dengan apabila pelanggan kita mengirim pesanan, maka itu dikira sebagai satu jualan? Ataupun perlu berlaku perkara-perkara lain, barulah kita boleh mengiktiraf bahawa itu merupakan pendapatan perniagaan. Sebab dalam perniagaan ni ada banyak jenis perniagaan. Kita ambil contoh orang yang terlibat dalam industri takaful misalnya. Adakah premium yang dia kutip daripada pelanggan itu merupakan pendapatan
perniagaan ataupun apa yang dikira sebagai pendapatan ialah komisen yang layak diterima berdasarkan transaksi itu. Jadi semua ini akan diberi penjelasan oleh piawaian perakaunan. Kalau kita menjadi pemaju perumahan, biasanya kalau satu projek perumahan ianya boleh berlangsung dalam tempoh mungkin 2 ataupun 3 tahun. Jadi bila kita nak iktiraf pendapatan daripada projek itu, dan rumah-rumah ini pula dibina pada kadar-kadar tertentu, tahap-tahap tertentu. Jadi adakah kita nak tunggu habis projek baru kita kira pendapatan, ataupun kita boleh kira pendapatan berdasarkan kemajuan projek. Jadi ini semua dipandu oleh piawaian perakaunan. Begitu juga dengan aset kita. Adakah aset kita ni selama-lamanya nilainya sama, ataupun ada aset yang nilainya perlu diselaraskan setiap tahun berdasarkan kedudukan semasa pasaran, berdasarkan kekuatan keuangan pelanggan dan seumpamanya. Bila pula perlu ada rosok nilai aset, dan adakah rosok nilai aset ni boleh dibuat ikut kepala otak kita saja, ataupun ada kaedah-kaedah yang perlu kita ikuti di dalam membuat rosok nilai ini. Jadi kesemua ini akan membantu kita untuk menyediakan penyata pendapatan yang akan memberikan kadar keberuntungan perniagaan. Kita ada penyata kedudukan keuangan yang menunjukkan jumlah aset kita, jumlah liability kita, modal kita, dan juga penyata aliran tunai, kerana aliran tunai merupakan darah kepada perniagaan dan ianya perlu dilaporkan dengan tepat. Selain daripada itu, ada banyak lagi maklumat yang perlu dizahirkan supaya sekurang-kurangnya kita yang menjalankan perniagaan tahu kedudukan keuangan kita. Adakah harta kita sudah dicagar, ataupun macam manakah aset-aset kita, susuk nilainya banyak mana, lama mana lagi tempoh yang kita boleh gunakan, kadar susuk nilainya macam mana. Dan ada pelbagai maklumat yang sekiranya kita baca penyata keuangan itu secara keseluruhan, kita akan dapat gambaran yang lebih jelas tentang prestasi keuangan perniagaan kita. Dan sekiranya kita nak bandingkan dengan perniagaan-perniagaan lain, kita akan membandingkannya berdasarkan asas yang sama. Sebaliknya, sekiranya semua orang kira keuntungan, kira kedudukan keuangan, kira aliran tunai mengikut kepala masing-masing saja, tentunya susah untuk dibandingkan prestasi keuangan, dan ini akan menyebabkan kita nak berurus niaga dengan mereka pun susah. Sebab kadang-kadang sekiranya ada orang mahu membeli daripada kita, tetapi mereka mahu membeli dengan kredit, kita tidak akan mudah-mudah bagi mereka kredit tanpa kita menganalisa kedudukan keuangan mereka dahulu. Jadi ini adalah di antara kegunaan penyata keuangan berdasarkan piawaian perakaunan yang diterima pakai di Malaysia. Dan sekiranya kita nak mendapatkan pembiayaan daripada bank, sekiranya kita menggunakan piawaian perakaunan yang diterima pakai, lebih mudah bagi bank untuk menilai kekuatan kredit perniagaan kita. Tetapi sekiranya kita hanya menyediakan penyata kewangan mengikut suka hati kita saja, maka biasanya bank akan menolak penyata kewangan itu, dan mereka akan memerhatikan banyak mana duit kita yang masuk, banyak mana duit kita yang keluar daripada akaun bank kita. Tetapi itu sebenarnya tidak menggambarkan kekuatan perniagaan kita yang sebenar. Jadi kita mungkin rugi sebab kita tidak menyediakan penyata keuangan berdasarkan piawaian perakaunan yang digunakan oleh orang lain. Jadi inilah sebabnya perlu ada piawaian perakaunan yang digunakan oleh kesemua perniagaan di negara kita. Dan di Malaysia ini, badan yang mengeluarkan piawaian perakaunan ialah Lembaga Piawaian Perakaunan Malaysia ataupun Malaysian Accounting Standards Board, MASB. Jadi mereka juga menggunakan piawaian perakaunan antarabangsa, dan setiap kali ada perubahan di peringkat antarabangsa,
piawaian perakaunan kita juga akan berubah dan sebenarnya ini menguntungkan kita sebab sekiranya kita nak pergi ke negara lain dan mereka nak tengok kedudukan keuangan kita, prestasi keuangan kita, mereka juga boleh memahaminya dengan lebih mudah sebab mereka juga menggunakan piawaian perakaunan yang sama. Jadi ini sebenarnya memudahkan urus niaga bukan sahaja di dalam negara tetapi di luar negara juga. Jadi semoga penerangan berkenaan dengan piawaian perakaunan ini akan memberikan anda lebih kefahaman tentang pentingnya penyediaan penyata pendapatan kita, penyata kedudukan keuangan kita, penyata aliran tunai kita berdasarkan piawaian perakaunan yang diterima pakai di Malaysia sebab ianya akan memudahkan urus niaga kita dengan pelbagai pihak dan yang lebih penting ianya membantu kita untuk memahami prestasi keuangan kita dengan baik, kedudukan keuangan kita dengan lebih mantap dan aliran tunai kita yang sebenar supaya keputusan-keputusan perniagaan dan juga tindakan-tindakan perniagaan yang kita buat dibuat berdasarkan dengan data dan maklumat yang betul yang akhirnya akan menjadikan perniagaan kita semakin kukuh dan juga mantap. Jadi sekiranya anda mendapat manfaat daripada video-video yang dikongsikan di channel Puan Nidin ini, ajak rakan-rakan usahawan anda yang lain untuk subscribe channel ini. Mereka boleh tonton pelbagai video lain yang disediakan untuk usahawan-usahawan semua. Ada pelbagai topik dari strategi, keuangan, membina ahli pasokan dan lain-lain topik penting lagi agar kita dapat menyuburkan lagi keusahawanan di negara kita berasaskan ilmu-ilmu yang mantap yang boleh diguna pakai di lapangan. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.